Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tu Adriana. Adriana sekarang dekat mana? Sabah, Sarawak? Dekat Sabah, dokter. Sabah. Penting dapat tengok sebab saya risau kalau ada yang atas pokok. Tahu kan cerita student tu? Tahu. At least kita nampak you all buat dekat mana sebab ada buat dekat Starbucks lah, dekat ni McD. Okey, mari kita lihat contoh satu. Okey, contoh satu dalam textbook. Okey, kalau kita tengok textbook ni, nampak kat paparan saya? Kelas. Nampak you nak buka, kalau you rasa latar belakang you tak bising, you boleh buka your mic. Kalau rasa tak ada gangguan, boleh buka your mic. Okey, kalau kita tengok textbook setakat ni, untuk pressure vessel ni, what should I cakap pasal pressure vessel ni? Most of the kita boleh cakap most of the tank bila kita nak design, kita kena get ready yang tank tu kemungkinan besar akan ada under pressure environment, different pressure environment. So most of the tank you memang kena design dia supaya dia boleh tahan a certain pressure. So itu yang dimaksudkan pressure vessel. But of course vessel ni dia ada type yang high pressure vessel. Yang tu ada lebih lagi lah dia punya extra precaution, design precaution yang need to take into consideration. Alright. So kenapa kalau kita kata kenapa kita tak boleh just simply design simple vessel je without considering there is an effect from pressure. So kalau kita lihat kalau untuk food industry, kita akan juga guna untuk different temperature, kan? So sometimes bila different temperature ni, bila dia sejuk panas, and then they create a different pressure actually inside the vessel. So then sometimes pressure dekat luar environment kita lain. So benda tu akan menyebabkan sometimes tank tu dia akan berlaku failure. So failure dia sama ada dia mengembang atau dia mengempis. Kalau dia mengempis dia akan kemek lah. So simple as that. So sebab food industry, dalam apa-apa proses industri biasanya kita akan play with the pressure. Right, kita akan play with the pressure. So bila kita cakap pasal pressure vessel, so tak semestinya dia dalam bentuk macam tangki saja. Yang tu pun satu lagi you kena take note. Apa-apa saja alatan yang contain something, alright, dan dia boleh fluctuate pressure inside there, kan? Dah consider pressure. Contohnya heat exchanger. Heat exchanger tu bentuk dia tubular, betul tak? Ada tubular heat exchanger, ada yang plate. Tapi dia akan ada certain pressure inside there. So yang tu pun dah kira pressure vessel. Distillation column. Kita ada lagi separation column. Separation, ada flash drum. So that's where can be considered under pressure vessel. Tak semestinya dia dalam bentuk tangki saja. Apa-apa alatan lain yang akan ada pressure induce, kita dah kena consider all the element of calculation untuk design pressure vessel. Alright. So saya try to macam rumus just very brief lah. Tapi saya nak sebelum kita start untuk calculation, boleh saya tanya, do you have anything yang you would like to macam nak raise, nak tanya yang you tak faham daripada recorded lecture sebelum ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Belum lagi, Doktor. Belum? Daripada tengok video tu semua okey? Okey. So, okey, bila kita cerita pasal vessel, satu lagi yang you kena ingat, ya you kena tahulah bila nak kita cerita pasal design vessel kan, part dia. Okey, kita lukis tangki bukan hanya sekadar kita lukis, mari saya share kejap ya. Okey, bila kita lukis tangki, kita bukan hanya sekadar kita lukis, kejap. Kita bukan sekadar lukis
simple tangki like this. Alright. Kita kena fikirkan juga apa penutup yang kita akan gunakan. Bentuk apa penutup kita. Okay, penutup kita atas ni kita kena fikirkan apa bentuk penutup. Saya tak pandai lukis penutup. Right. And then kita kena tahu juga dekat pada penutup ni kita akan ada any flange tak? Saya lupa check flange dalam bahasa Malaysia apa. So flange tu dia macam gambar dalam lecture note lah. Senang nak cakap Saya tak tahu. Yang lelaki tahu tak apa benda tu? Kod-kod lah yang mana yang pernah biasa pergi LI. Kita mungkin ada flange. Alright. Mungkin juga kita ada pada penutup kita ada satu lubang untuk pintu. Supaya orang boleh masuk sekitar dalam ni. Semua nampak drawing saya? Kelas? Nampak. Right. So mungkin kat sini kita akan ada satu manway. Okay, manway. Alright. Untuk orang masuk. Okay. Dan kemungkinan juga dan lepas tu kita kena ambil kira juga. Kita letak tank ni di atas lantai macam mana? Okay. Adakah kita guna leg support? Alright. Sorry. Bukan senang nak lukis dekat atas e-board. Alright. So kat sini kita kena consider pula support. Support jenis apa? Okay, apa lagi yang ada pada vessel? Alright. Kalau you tengok flange ni, kemungkinan flange ni dia bersambung, untuk sambung dalam ni ada impeller. Betul tak? So flange ni adalah satu bukaan yang membenarkan you insert any other fittings. Untuk ni. Right. So ada flange. So saya tak pandai lukis. Flange ni basically dia ada satu opening. Opening yang you ada cap yang dia akan fit supaya dia properly enclose those things. Even though you inserting something from ni lah. You insert dari something. And then that flange as well will hold kan. Dia akan pegang you punya batang impeller ni. So basically something like that. So satu kata tangki you tinggi. Kemungkinan you akan ada apa lagi? Tangga. Right? So mungkin you ada ladder kat sini. Okay, you akan ada ladder. Untuk supaya pekerja you boleh panjat. For maintenance, service semua. Okay. Okay, ada apa-apa lagi tak yang you rasa perlu, yang mungkin akan ada, yang you akan tambah? Kelas? Hello? Apa lagi? Yang akan ada pada tangki? Hello? Ancillary equipment, Doktor. Ancillary equipment. Contoh macam condenser. Mungkin juga akan ada kan. So kalau ada ancillary equipment, bila anything dia bersambung, let's say you nak maintain pressure dekat sini. So you akan ada satu flange lagi kat sini yang mana membolehkan you masuk pipe. Kan? And then here, around here, you ada kat sini compressor. Alright? Kemungkinan besar lah. Kan? Mungkin. Tapi yang penting dia akan bersambung dengan alat ni. Atau dalam distillation column kemungkinan besar kita ada condenser. Contoh yang dia sambung. Okay, selain daripada tu? Thermometer. Yes, thermometer, thermocouple. So apa yang akan berlaku pada tank you? You ada tebuk lubang, betul tak? Betul. You akan tebuk lubang. So mungkin thermometer you tu dia akan bersambung. Let's say somewhere here lah. Dia sebenarnya bukan thermometer ya, dia thermocouple. Thermocouple. Thermocouple dia sambung sini and then di sini ada T. Alright. Dan bila ada thermocouple ni mungkinlah ada elemen instrumen yang lain. Contohnya transducer, transmitter yang sambung ke alat kontrol. So yang kat sini dia ada flange lagi. Dia ada flange lagi kat sini. Untuk supaya you boleh cocok thermocouple punya rod and then dia akan totally tutup benda ni. Fully tutup lah supaya tak bocor.
So that is among the function of flange. So kat sini kita akan ada flange. Itu yang kita ada belajar dalam lecture. Kita ada belajar consideration of type of flange. Nak pilih type of flange macam mana. Alright. Manifest ni juga, dia adalah under kategori of flange juga. Tapi very big flange. Okay. Yang boleh muat masuk badan orang. Okay. Lepas tu, alright, apa lagi akan ada dalam tank? Apa yang mungkin ada dalam tank? Apa yang mungkin ada dalam tank? Apa lagi yang mungkin ada dalam tank you rasa? Kemungkinan besar kita akan ada buffer. So sometimes dalam tank, anggaplah benda ni berada dalam tank ya. You mungkin ada buffer yang dipasang pada dinding tank. Mungkin you ada buffer. Buffer saya rasa. Buffer tu apa doktor? Buffer tu, dia buffer tu, sekejap saya tunjuk share screen. Dia macam ni. Dia, kejap kelas. Ni, BAF. Buffer tu kalau kita tengok daripada, apakah bendanya? Tak cantiknya saya draw. Licin. Okay. Kalau tengok cross section, tangki ni, kan? Dia ada macam ni, besi. Dia ada banyak pattern. Dia pasang, basically dia dipasang untuk meningkatkan mixing inside the tank. Kalau ada liquid, dia akan meningkatkan lagi. So supaya dalam tank tu bila berlakunya mixing, dia berlaku di tepi-tepi dinding ni tidak ada liquid yang dia disebabkan of boundary condition, dia jadi tak well mix. Faham So dia akan create dalam bentuk in other word, dia akan jadi turbulence lah. Dia akan jadi turbulence dan dia akan increase. So assume yang this flower is actually impeller lah. Di tengah ada impeller kan. The impeller function is for mixing. But you add buffer to increase the mixing. To enhance lagi lah, meningkatkan lagi. Macam tu. So kalau saya nak share screen, ada dekat dalam internet ni. Kalau you boleh tengok. Ini adalah satu gambar rajah yang dia tunjuk design of buffer. So ni satu contoh. Okay, you ada buffer, B-A-F-F-L-E. Alright. Dalam heat exchanger pun ada buffer. And then this is among the things lah. Buffer, design buffer. So you boleh simply type. So biasanya dalam tank yang kalau you nak increase lagi the mixing atau perolakan, kita akan add buffer. So simple design of buffer, biasanya dia ada satu plate yang projected out. Dia akan pasang plate di dalam dinding. Di dalam dinding dinding tangki. So ni satu contoh buffer. Okay, ni buffer dalam. So buffer ni dia ada banyak design. Alamak, dah buka macam ni tak nampak pula. Ni nampak Ni salah satu contoh lah. Ada banyak jenis. Alright. So bila kita tambah makin banyak benda kita tambah pada tangki, apa akan berlaku pada tangki? Sebenarnya kita membebankan tangki. Alright, kita membebankan vessel kita, tak kisahlah tangki ke whatever equipment yang you tengah design ni, dia akan menambahkan all this can plus load. Alright, dia akan plus all this benda ni semua. Okay, saya harap saya tak ada tercicir, ada support tu semua kan. Dia basically dia menambah load. Dia exactly apa yang you buat kat sini, you tambah lagi load. Lagi banyak load. Sebab tu bila kita kena kira apa lagi yang akan terlibat, yang akan membebankan vessel kita. Supaya kita tak ada benda pun yang kita miss. Sebab bila kalau if let's say ada benda yang kita overlook, apa yang akan berlaku ialah tangki kita tu dia akan failure. Kalau failure dia akan collapse ke, kemik ke, bocor ke, something like that.
kan. So ada lagi ni faktor design. Kadang-kadang kita tambah buffer sebab kita rasa dalam campuran produk ingredient yang kita letakkan dalam vessel tu, dia ada campuran, maybe dia ada macam sedikit partikel yang yang very difficult untuk kita make sure dia homogenize inside the liquid. And then kita ada bubuh some of what they call hydrocolloid katakan dan dia different mixture. Biasanya dalam food industry dia macam tu kan. Contohnya kalau kita tengok salad dressing pun dia ada macam-macam benda campur. And some of the salad dressing kita boleh nampak dia ada biji cili dan dia ada chili flakes, right? So all these things sometimes dia masa mixing dia akan kita kena tambah buffer untuk increase the mixing. If cannot add the buffer, maybe the mixing time will increase kan. So sometimes industry they add all those another element of design just because to shorter the time of production. Okay, itu kalau kita cerita daripada keperluan design. Tapi ada juga faktor luaran. Alright. Contohnya kita mungkin akan ada angin. Wind. Kalau tangki kita tu, vessel kita tu berada di luar. Contohnya distillation column. Selalunya distillation column di luar bangunan sebab distillation column biasanya tinggi. So bila dia tinggi, kita tak mampu nak letakkan dia di dalam bangunan. Bila kita letak di dalam bangunan, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Kelas. Apa akan berlaku kalau kita pasang distillation column dalam bangunan? Muat pun. Tak muat. So patut ke kita design bangunan besar? Ya, bangunan jadi besar. Patut tak tiba-tiba kita nak besarkan bangunan hanya semata-mata kita nak letak ni? Tak perlu. Tak perlu kan? Kita letak luar. Kita tak perlu pun. So nanti dia akan tambah kos bangunan. Alright. Okay, selain dia faktor luaran ni, ada satu lagi yang kita kena pertimbangkan. Apa dia? Faktor luaran. Apa dia? Bila you all ada Siti Hajar ada. Siti Hajar ambil zaman. Tak ada. Apa ni? Cheershin. Apa lagi faktor luaran yang akan ada? Cheershin. Hello, Cheershin. Cheershin. Apa dia lagi? Faktor luaran yang you kena pertimbangkan bila you design kilang. Design vessel kat luar. Ataupun vessel kat dalam pun kena ambil kira-kira jugalah. Kalau kat luar faktor natural factor. Ni tak kisah luar dalam. Apa lagi? Temperature, yes, maybe. Sometimes kalau dia panas, kalau you design kat tempat tanah kat Mesir. Selain daripada tu, apa lagi? Atmospheric pressure. Apa? Syashinda, Nur Aziyati. Ya. Apa dia lagi Aziyati yang you kena pertimbangkan? Angin. Angin dah. Selain daripada angin? Okay. Negara Jepun. Apa masalah negara Jepun? Earthquake. Gempa. Yes, gempa bumi, gegaran. You kena pertimbangkan gegaran yang mungkin boleh berlaku di tanah, ground. Sebab apa-apa yang benda bergegar, gegaran, dia akan effect you punya equipment juga. Right. So kat Malaysia biasanya design kita kuranglah sikit take into consideration earthquake. So biasanya kalau kat Malaysia yang mereka get ready ialah diorang akan make sure yang sebelum diorang bina kilang, dia akan make sure foundation kilang tu cukup-cukup kuat. So apa yang mereka buat adalah foundation kilang tu diorang akan sebelum bina kilang diorang akan pastikan tanah tu dia piling cukup. Dia tak adalah pada equipment tu biasanya kuranglah sikit kita design ambil kira sekali earthquake, kuranglah.
kurang. Boleh tapi mahal lah, jadi mahal. Alright. Okay. Nur Aziyati, Saidatul Nurul Atika, ada tak? Okay. Ada siapa-siapa rasa saya ada tertinggal apa-apa point untuk ni? Tak ada Okay, nanti kita tengok contoh. Sebenarnya saya pun tak hafal semua sebab saya jenis kalau buat kerja apa-apa pun saya akan rujuk balik textbook. So kita belajar ni memang kadang-kadang kita tak boleh nak hafal semua unless you selalu buat. Kalau you vessel engineer, you akan selalu berhadapan dengan design ni, lama-lama you hafal. Macam saya, I'm not a practicer. I'm not a practicer untuk design vessel. So memang saya tak fluent. Saidatul Nurul Atika ada? Saidatul Nurul Atika. Ada doktor. Ada. Okey, Saidatul Nurul Atika ada cuba tak contoh satu dalam textbook? Ada tak cuba contoh satu dalam textbook? Okey, masing-masing pergi dekat textbook, kita tengok dekat muka surat. Okey, sebelum tu kita tengok ni balik. Kita tengok ni tadi. Okey, bila kita design ni, selain kita ambil kira faktor-faktor ni, alright, kita juga kena ambil kira apa pemilihan kita. Okey, tangki bentuk apa. Alright, dan kita juga kena tengok apa ni? Kita kena ambil kira juga bentuk penutup ni. Okay. Cap, head of the tangki ni. So, head of the tangki ni kita ambil apa? Shape apa? Alright. Dan kita kena tengok jenis support. Kita kena juga tengok jenis flange yang kita gunakan. Alright. All those things kena take into consideration sebab dia ada dalam kiraan. Dah termasuklah effect of the wind ni, effect of the earthquake, alright. Fundamental of the strand material. Sekejap. Saya nak cari contoh satu. Okay, untuk makluman, untuk pressure vessel design ni, there are a lot of equation. Kita ada banyak standard. Dalam untuk consider bila nak design vessel ni. Kita ada standard ASME, kita ada standard API, kita ada standard BS. Alright. Dan kita juga, kalau you, sebab since you dekat kampung, you tak berpeluang nak pergi library UPM. Dekat library UPM kita ada pressure vessel design handbook. So bagi mereka yang terlibat dalam design tank, alright, don't worry, we have a lot of textbook here. Ada pressure vessel design handbook. Kalau you rujuk buku pressure vessel design handbook by Henry Bettner, dia punya equation totally different dan lagi detail. So, saya buat masa ni, saya remain dengan one textbook aja buat masa ni. Alright, if let's say saya ada jumpa anything yang new, sebab our main textbook pun dia limit. Dia ada limitation sebab table pun dia tak bagi table dari SME sepenuhnya. So kalau you tengok dalam my lecture yang saya ada share any table dalam tu, saya ambil dari textbook, saya just screenshot daripada textbook. Okay. So dia hanya ada a part. Kadang-kadang dia ambil a little part je. So dia tak samalah kalau macam you refer standard yang sebenar. Dia ada banyak table. Alright. So unfortunately we don't have that opportunity untuk buka sendiri tengok standard sebab you dekat kampung. I don't have any soft copy of the standard. And then bila saya pergi library di UPM, for your information, untuk SME standard, kita hanya ada SME standard for section 2 saja. Section 2 pun dah tebal macam buku chemical engineering design tu. Lebih kurang macam tu. Tebal kan? Section 2 saja. Kita go through together benda ni sebab ada certain part of here where you really need to understand your textbook. Sebab some of explanation, dia ada banyak pantang larang dia. Macam tu. Dia ada guide dia and within the text. Cara nak kira ni. Okay. Alright. So, kalau kita buat soalan ni, alright.
Saya asyik tersilap nak menulis je. Saya pergi tulis kat kertas. Okay. Alright. Okay. So, kita senaraikan dulu. Bila you jawab soalan, tolong senaraikan. Kita senaraikan dulu data yang diberi. Okay. Dia beri pressure sama dengan 14 bar. Right. So, dia bagi tahu 14 bar is absolute. So, apa maksud absolute? Apa maksud absolute, Siu-ho? Apa maksud absolute, Siu-ho? So, basically, this pressure is operating pressure. So, operating pressure 14 bar. Okay. Then, dia bagi, kalau absolute ni, Siu-ho tadi tak jawab saja. Siu-ho ada ke tak ni? Ada. Apa Siu-ho maksud absolute tu you rasa? Measure at full vacuum. Apa dia? Measure. Ha? Measure at full vacuum. Full vacuum. Pressure at full vacuum. Yeah, absolute. Alright. Okay, good. Alright. So, and then dia beri information kat dalam tu juga dia beritahu temperature. Temperature 260 degree Celsius. And then material carbon steel. Well, dia kata fully. Kalau dia kata fully radiograph, okay. Bila you nampak dalam soalan tu dia kata fully radiograph, you kena tahu which mean this is E. E stand for what? Wai Siong. E stand for what, Wai Siong? Wai Siong. E stand for what, Wai Siong? Wai Siong ada tak? Wai Siong tak ada. Jia Kian? Ada. Stand for what, E? E. E stand for what? Kaiki? Joint efficiency. Apa tu tadi, siapa tu jawab? Ada doktor. Ha? Hello? Okay, Jiakian tadi dah. Nisha ada, Nisha. Kaiki. Hello? Yes. Nur Nisha ada Kaiki ada. Nazirah. Okay. So E adalah joint welded efficiency. So maksudnya you weldkan komponen tu you cantum dan dia cantum perfectly dan strength dia sama dengan virgin plate. Virgin plate. Virgin plate plate dara sebenarnya bukan maksud dia macam tu. Maksudnya original plate. Alright. So kita kata dia maknanya fully and then strength dia akan sama. So kita guna E sama dengan 1. Okay, weld fully radiograph. Alright, then lepas tu kita ada corrosion allowance. Okay, corrosion allowance dia bagi tahu kat sini adalah sama dengan 2 mm. Okay, corrosion allowance sama 2 mm. Saya nak kena tengok balik. Okay, corrosion allowance memang dia ada beri. Okay, so sekarang kita tengok kalau biasanya kita design somewhere inside the textbook and then dalam my note pun ada, if I not mistaken memang ada. Alright, dia ada bagi tahu. Okay, dia ada bagi tahu yang apa ni? Bila kita design, biasanya kita akan set dia 5 to 10%. Okay, the design pressure, right? The design pressure biasanya kita akan set 5 to 10%. Okay, 5 to 10% saya letak tanda macam ni, means above. Okay, above normal
working pressure. So our working pressure is 14 bar, right? Okay, so our working pressure is ni. Tapi kita akan guna ikut standard API RP520 yang mana kita akan guna yang ini. Kita ambil yang maksimum. Okay. So, macam yang saya cakap ni, kita akan guna API. So, macam mana kita nak decide? So, benda ni is up to you. You can decide. You nak guna standard apa. So, tinggal lagi bila menjawab, you akan kena decide. Saya pilih 10% sebab apa? Faham, kelas? Alright. So, kita akan cakap, so, pasal so you bawa jawab macam ni. Okay. I use API RP 520 ada dalam textbook. Okay. Recommends. You boleh buat macam ni. Ataupun you tulis buat macam ni. Tak payah I use. API RP 520 recommends sets margins. Sets margin is 10%. Alright. So 10% is basically between the normal operating pressure and the design pressure. Okay. Alright. So how to calculate the design pressure? So design pressure for a vessel. Alright. So kita akan kira bila kita cakap pasal design pressure. For a vessel, alright, is also known as maximum allowable working pressure. Okay, working pressure. So this ataupun MAWP. Alright. So this design pressure kita boleh kira. Okay. So design pressure ni kita boleh kira bersamaan dengan operating pressure tolak dengan 1 bar. Kenapa kena tolak dengan 1 bar? Alright. Sebab kita kata kat sini antara data yang diberikan tadi absolute. Okay. So absolute ni maksud dia full vacuum kan? Tadi siapa cakap kan? So 1 bar ni is because of full vacuum. Ada somewhere in the textbooks dia ada cakap. Dia ada bagi tahu my note saya tak ingat saya ada masukkan ke tak sebab dia banyak sangat kan. My note yang sekarang saya dah simplify pun dah 120 lebih, 100 lebih slides. Somewhere dekat my table. If let's say vessel subjects to external pressure, okay. If let's say vessel likely to be subjected to vacuum, it should be designed for a full negative pressure. Sebab tu dah tolak 1 bar, full negative pressure of 1 bar. Ada somewhere. Kalau buku saya dekat 14.4.1. So you boleh highlight dekat 14.4.1. Ayat yang hujung sekali. Perenggan terakhir dia ada bagi tahu statement ni. Full negative pressure of 1 bar unless fitted with an effective and reliable vacuum breaker. So we assume that we don't have a vacuum breaker. So we need to minus by 1 bar. Faham kelas? So kalau you all mungkin chapter 13 lah kot. 13.4.1. I think so. Under subject design pressure. Alright. So then this one you multiply by 110%. Kenapa 110%? Sebab you dah set margin dia lebih 10%. Alright. So kalau kita kira ni kita akan dapat sama dengan operating pressure tadi 14 tolak 1 darab dengan 110. So you akan dapat 14.3 bar. Alright, ni bar, ni bar.
good thing kalau you masukkan semua unit masa you kira supaya you tahu unit tu semua boleh cancel dan boleh simplify. Dan supaya unit-unit semua sesuai lah. And then kalau kita divide bar by 10, kita akan dapat dalam unit Newton per millimeter squared. Alright, so you dapat ni dah. Okay, operating pressure. So itulah sebabnya kenapa dalam textbook dia tolak 1 bar. Okay, dia tolak 1 bar sebab ada vacuum effect. So and then design temperature 260 degree Celsius. Dan lepas tu kita akan lihat pula. Okay, kita akan lihat table 14.2. Okay. Table 14.2. Okay, sekarang nampak buku teks, okay? Kita pergi ke table 14.2, kalau you 13.2. Kalau siapa yang bakal dapat ambil yang buku daripada Dr. Faiz. Saya rasa Dr. Faiz mungkin terkini sebab saya buku ni dah lama saya ada yang saya copy. Okay, table 14.2 merujuk kepada typical maximum allowable stress for plate under SME BVV code. So ini contoh rupa macam mana table dalam standard. So dalam standard dia ada banyak table. Macam saya cakap, SME BVV code ada berapa section kelas? Siapa tahu? Aisyah. Nur Aisyah binti Abdul Rahim ada tak? Ada doktor. Apa khabar? Baik. Ya. Berapa section dalam SME? ASME. ASME 3 doktor. Hei, mana ada 3? 5. Ah? 5. SMAE standard ada berapa section? 5. Ah? Salah. Salah. Dah tengok nota saya. SME section ada banyak. Section yang pasal pressure vessel yang kita akan guna. 12 ke doktor? Ya, 12. Okey. And then standard SME ni, ASME ni yang kita akan refer untuk pressure vessel dia banyak dalam section 8. Sebab tu dalam nota saya sikit-sikit sebut section 8, section 8, section 8. Dia memang refer situ. Untuk makluman you, saya dah pergi library, ASME yang kita ada di UPM hanyalah section 2. Section 2 saja dah tebal sama dengan buku teks, tebal sikit lagi. You bayangkan, standard tu sangat komprehensif. Dan cuba bayangkan kalau nak beli, mahal gila. You boleh tengoklah harga SME standard ni. So biasanya industri yang berkaitan saja yang akan beli untuk rujukan engineer. So you rasa boleh hafal semua benda Allah ni? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab tu saya cakap engineer tak boleh menghafal. You tak boleh hafal, you kena refer juga standard-standard sebab ada banyak sangat. Lainlah kalau you dah terbiasa. Sebab ni kena refer, tak salah untuk refer. Okay. So sekarang ni kita tengok dalam table ni carbon steel. Alright. Carbon steel, okay, material yang kita ada adalah carbon steel. Najah Hazimah ada? Ada. Najah Hazimah. Okay, kalau kita tengok table ni, okay, kita abaikanlah pasal grade ni. Kita assume je kita pakai grade A285 ni kan. Alright, kita take note. Dia ada bagi tahu minimum tensile strength, dia ada bagi tahu minimum yield. Alright, and then dia ada bagi tahu maximum temperature 900 Fahrenheit. Nampak So sebab you nampak tak? Dia macam mengada-ngada sikit, dia ada banyak guna unit macam-macam. Ikut suka hati dia. So you juga kena well versed juga nak ubah, nak convert unit. Sebab dalam soalan kita dalam unit 260 degree Celsius. Operating temperature dekat Malaysia memang selalu kita guna degree Celsius. So kenapa dia Fahrenheit? Sebab ASME ni kan American Standard. Kan? Dia dari Amerika. So dia memang dorang kat sana memang banyak guna Fahrenheit. So kita kena convert. Okay, kita kena convert dan kita refer kat table ni di mana dia. Alright. So siapa dah try to convert? Siapa ada try to convert? Cuba try convert. Macam mana nak convert Fahrenheit? Try.
Fatin 500 betul. 500. Good. 500. Siapa cakap tadi? Raika. Naja. Good. Yang memanglah kan dah ada dalam textbook kan? So dekat sini kan? Alright. Naja memang hafal formula Fahrenheit. Tadi bukan saya doktor, orang lain. Oh, bukan Najah tu. Najah ni orang lain saya tak sempat tengok nama masa first tulis. First. Zulaika doktor. Oh, Zulaika. Zulaika grup mana Grup Dr. Faiz ke Zulaika? Doktor rasanya. Grup saya ada sebut nama Zulaika tak tadi? Dah take note tak Zulaika datang ke tak? Dah. Nur Zulaika dah. Anis saya tak dapat tadi lagi. Anis dengan Yuzrul Hafizi. Yuzrul Hafizi tu ganti pun tak ada kan? Alright. Okay, so sekarang kalau kita nak ni 260 ni tu Fahrenheit 260 degree Celsius times by 9 divided by 5 lepas tu plus 32 and this kita dapat 500 degree Fahrenheit. Ini equation. So cuba tengok dalam textbook, harap-harap adalah reference untuk conversion nanti senang nak tukar sebab nanti dalam subjek ni dia ada banyak conversion, unit conversion. So kalau kita tengok 500 Fahrenheit ni plus kalau kita tengok 500 Fahrenheit ni dalam table ni dekat mana dia? Apa value dia dalam table ni Fatin Hamiza? Fatin? Ya, saya doktor. Kat mana? Apa you punya maximum allowable stress? Sekejap, berapa tadi? 500 ni. 500. Apa dia maximum allowable stress? Allowable stress 12.9. Alright. Kita akan dapat, macam tu cara tengok table So kita akan dapat daripada temperature ni, kita akan dapat maximum allowable stress untuk carbon steel. Sebab tu dalam soalan tu ada bagi tahu carbon steel. Alright. Macam mana kalau kata soalan tu tak sebut pun material apa? Macam mana nak pilih material? Assume. So kalau you nak assume mesti ada landasan dia. Khairul Amri ada? Tak ada. Tadi. Nur Syahira Zukri? Ada doktor. Macam mana you nak assume Syahira kalau katakan tak ada? Kalau katakan dia tak ada bagi sebut pun material, so kalau you nak assume, you just assume je. Assume stainless steel. Macam tu. Tak boleh. Tak boleh assume macam tu. Kalau katakan material tak ada dalam soalan, dia tak bagi tahu material. Janganlah pula nanti you message saya, doktor tak ada material. Adalah kita exam online kan, tiba-tiba saya dapat banyak message. Kan, kita first time kan? First time dalam seumur hidup you exam online, betul tak? Betul. So you kena get ready, the exam would be open-ended. Open-ended maknanya kadang-kadang maklumat tak cukup. Faham? Bila maklumat tak cukup, tak semestinya soal jawapan you akan sama dengan kawan. Estimate ni ada? Dia kalau material dia bukan estimate. You kena assume based on justification. Faham? So kalau you kata, kalau saya cakap, saya akan design vessel untuk susu condensed milk dan dia akan berproses dalam high pressure sebab saya akan buat pasteurization pada suhu yang rendah tapi pada tekanan yang tinggi. So sebab tu saya boleh pakai suhu yang rendah. Kenapa saya pakai suhu rendah? Sebab saya nak kurangkan denaturation of the ingredients dalam condensed milk tu, kan? So then saya suruh awak design vessel. Tapi saya tak bagi tahu pun material apa. So you nak assume material apa? Macam sesuai stainless steel grade 316.
Ya betul. Stainless steel grade 316. So you kena dah well versed dah. You dah kena well versed sikit pasal material ni sebab you tahu kalau food apa. Sebab kita dah coverkan material sebelum ni. Faham? Tapi janganlah semua benda you nak guna pakai stainless steel sebab stainless steel ni mahal. Kalau saya kata saya suruh you design a vessel for hot water. Kan? Okay, that hot water that will be used for cleaning purposes. Tak perlulah 316. Betul tak? Betul tak? Ya. Carilah stainless steel yang murah sikit. Apa dia, grade yang lebih rendah lah. Kalau tak mungkin boleh guna material lain. So macam tu lah. Okay, you kena tu. So you kena buat ayat sikit. So soalan tu akan datang pada you, dia bakal macam dalam bentuk yang you boleh macam seolah-olah menghafal step tak? Untuk cara penyelesaian. Okay. So sekarang kita dah tahu maximum allowable stress. Okay. Maximum allowable stress kita adalah 12.9. So from table 14.2 Okay. Maximum allowable stress is 12.9 times 10 3 psi. Alright. So again this one eloklah kita ubahkan dia kepada unit lain. Alright. Sebab apa saya nak ubah unit lain? Sebab kita nak kira thickness. Biasanya kita design vessel, bila kita design vessel untuk kita kata kita nak vessel tu tahan. Okay. Tahan. Bila kita kata vessel tu tahan macam mana? Okay. Maksudnya vessel ni kita buat apa? Kita guna untuk apa selalunya? Kita simpan barang kan dalam tu. Kita simpan produk kita liquid kan? Alright. So bila dia kena tahan, fungsi vessel tu dia macam balon sebenarnya. Okay. Dia macam balon. So bila dia macam balon, dinding dia tu yang sebenarnya kuat untuk balon maintain the shape. Untuk balon maintain the shape. Saya dah cerita balon dah ni. Anak saya kalau dengar balon dia ni mesti terloncat-loncat. Okay. Kalau kita cerita pasal balloon, okay. So kita kena tengok macam mana balloon tu untuk dia maintain the shape. Okay. Macam mana dia maintain the shape? It's basically from the wall. The wall that made the balloon can maintain the shape. Betul tak? Alright, maintain the shape. So, begitu juga dengan vessel kita. So, all the calculation yang dalam textbook tu, bila dia kira lebih kepada, alright. So, sekarang ni, bila kita pasal ketahanan ni adalah pada membrane ni sebenarnya. Membrane ni yang membuat bentuk balloon tu. Membrane ataupun wall. Wall. So wall ni, the shape of wall, bila kita cerita pasal ketahanan dia, sebenarnya kita cakap pasal thickness. Betul tak kelas? Kita cakap pasal so apa you faham? Kalau thickness tebal dengan nipis, mana satu lagi kuat? Tebal. Itu kalau you assume macam tu lah kan. Tapi biasanya bila kita design, bila vessel kita jadi sangat tebal, adakah itu bagus? Tak semestinya. Sebab apa dia tak bagus? Kenapa thickness tebal tak bagus? Mahal, yes, mahal. Thickness tebal mahal. Sebab bila kita design, cost of the plant actually, bila equipment ni, dia datangnya dari berat equipment tu. Makin tebal alat, makin tebal dinding alat you, makin berat sebab kita guna metal. Kebanyakan metal. So bila dia makin berat, so daripada situ kita akan kira cost. So sebenarnya cost equipment adalah datangnya daripada berat alat itu sendiri. So sebab tu dalam calculation, dalam chapter ni yang saya ajar banyak sangat equation pasal thickness. Alright. Tapi equation yang dalam buku ni tak banyak sebenarnya. Lagi banyak kalau you tengok dalam pressure handbook, okay, pressure vessel handbook, you rasa mabuk
nak pilih equation mana. Saya kata mabuk terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak. Alright. So dia banyak sebenarnya. So sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni, okay, untuk balloon ni, dia sebenarnya thickness ni untuk dia kira, okay, all the formula, okay, all the formula is actually come from thickness ni is the relation of equation tu, dia adalah equation yang berkaitan dengan relate to the strength of membrane. Okay. The strength of membrane. Ya Allah, kecilnya whiteboard ni. Rindunya saya whiteboard dekat kelas tu. Nampak kelas? Alright. So sekarang ni, kenapa saya nak cerita kat sini? Kenapa eloknya kita ubahkan unit ni kepada Newton per millimeter squared? Sebab nanti kita akan guna maximum allowable stress ni dalam calculation untuk dapatkan thickness. Untuk dapatkan thickness. So lagi elok you convertkan dia kepada unit Newton per millimeter squared tu. Supaya you boleh nanti keluarkan the unit of millimeter squared sebab tu. So sekarang ni kalau nak convert ni, boleh rujuk pada textbook. I hope ada. Okay. Kita dividekan dia by 145 dan you akan dapat 88.9 N per millimeter per square. Sebenarnya kita nak ni, unit ni nanti supaya kita senang nak keluarkan untuk dapat kaitan pada Allah, mana penku? Ni thickness. Nampak kelas? Alright. So, let's go on calculation of one part by one part. So, vessel kita punya vessel, kita ada part yang cylindrical, right? So, now kita nak kira cylindrical thickness. Okay, kita nak kira cylindrical bahagian cylindrical thickness. So, the T is actually equation dia ada dalam textbook, PI, DI. Kita ambil yang ni. Okay. Sebenarnya dalam textbook dia ada bagi tahu. Sebab bila kita kira maximum allowable stress ni, dia ada arah circumferential ataupun kita panggil arah hoop ataupun arah okay, the shear dalam silinder tu, dia boleh berlaku sama ada dia di dalam ni, okay. Yang ni adalah dalam longitudinal I think, sekitar tinggi ni, ataupun dia mungkin di sekitar ni, this hoop, check nanti dalam textbook, okay kelas, dia ada longitudinal ataupun ni hoop, So untuk equation ni kita pakai equation TPIDI. Saya lupa pula nak take note. Saya nak kena tengok balik dalam buku teks. Alah, saya tengok kat sinilah buku teks ni. Kejap ya kelas. Saya share screen. Saya share screen. Kita pergi dekat textbook. Okay, kita rujuk textbook. Di mana dia? Saya pun dah lupa kat mana. Design pressure. Kat mana cerita pasal stress? Okay, tahu 1, tahu 2. Ada tak drawing tu? Oh, drawing tu bukan ada dekat sini. Dekat sini. Drawing tu ada dekat... Kali ni saya tak rujuk kita punya nota sebab saya nak you familiar dengan textbook. Kita rujuk kat sini. Kita ada, this one. So longitudinal, okay, this is longitudinal, alright. So longitudinal dia kat sini, alright. Yang berlaku dalam dinding ni, di keliling dinding ni, okay, di keliling dinding ni kan, di keliling dinding silinder ni kita panggil hoop stress. Dia bentuk hoop, dia bentuk hoop di sekeliling. So dia ada yang vertical dan dia ada horizontal, alright.
So equation yang tadi kita pakai equation dari SME BPV code yang ini. So yang ini adalah basically equation untuk hook. Kita ambil hook stress. Tapi kalau you baca buku ni, dia kata the SME BPV code specifies that the minimum thickness shall be the greater value determined from the equation of 1413 or 1414. So sebenarnya kalau ikutkan kaedah kiraan yang betul, kita cuba dua-dua. Alright? Kita cuba dua-dua dan lepas tu kita ambil yang paling mana? Yang paling besar. Besar. So kalau kita tengok simply dari sini dah tahu kan yang mana paling besar, betul tak? Apa yang mana satu paling besar? Najwa, Nurul Najwa Ahmad Nizam. Najwa Ahmad Nizam. Ya, saya. Yang mana paling? Yang 14-13. Kan kita boleh nampak dari equation tu kita dah boleh nampak kan. Sebab tu dalam contoh tu dia tak buang masa untuk cuba kedua-dua equation. Alright. Syahira Syukri tadi ada kan? Alright. So sekarang kita pergi okay, kita dah pergi sini. Okay, TSE. So, okay, saya nak bagi tunjuk, saya jarang buat macam ni kelas, tapi selalunya student dia akan mudah dia buat kaedah cepat, mengira dan masa itulah dia akan hilang markah. Okay, cara yang betul bila you nak buat kiraan tanpa mudah untuk dapat careless mistake ialah you senaraikan semua unit masa mengira. Okay, you masukkan dalam equation, bila you insert ke dalam ni, equation ni, semua nilai-nilai masuk equation, masukkan sekali unit. Supaya you tak terlepas pandang. Tapi memanglah nampak macam alah doktor lambatnya lah saya nak tulis. Tapi itulah yang selalu berlaku, bila you salah masuk unit, you dapat jawapan salah. Sebab dia ada terlalu banyak unit. Sebagai contoh, benda lah ni, PSI. PSI, Wai Siong. Wai Siong, welcome Wai Siong ataupun terkeluar. Munci ada ke Munci? Ada Tak dengar lah Munci. Siapa bercakap? Saya tak dengar. Betul tadi tak saya ada. Oh tadi awak terkeluar. Tak apa, don't worry. I nak ambil attendance je. I tak didak apa-apa markah that is ridiculous. Right, jangan risau. Saya just nak take note je sebab saya Syamiza, welcome Syamiza. Saya tak sempat nak tengok scroll down semua nama tadi. Okay, so sekarang kita masukkan ni 2. And then nilai kita punya maximum allowable stress kita 88.9. Nampak ya, saya senaraikan juga unit. Tapi untuk sayanya ni, E kita adalah 1. Alright, macam saya terang tadi, tolak 1.2 and then PI kita ambil kita punya design pressure kita kira tadi. Okay, design pressure yang kita kira tadi. And then lepas tu you can easily cancel the unit. Okay, you can easily cancel the unit. Yang ni yang kita nak. You can easily cancel the unit dan nanti kita tahu apa yang kita dapat. Doktor nak tanya. Ya. Yang diameter itu 1.5 ambil dari mana? Dari table ke? 6 kot. Sekejap, yang diameter tu yang 1.5 darab 10/3. Dalam soalan tak ada Tak ada doktor, saya tak jumpa. Ada. Tak ada dalam soalan, tak ada. Nanti kejap. 1.5 ni dapat dari mana? Saya tak conteng dah. Ya, ni entahlah. Sekejap. Kejap ya, 1.5 sekejap. Saya dekat mana ni tadi? Ada dekat sini. Sekejap. Okay. Alright. 1.5. Saya dah lupa lah saya ambil kat mana nanti kejap. Saya ada study benda ni.
1.5. Apa ada tulis doktor? Ha? Dekat buku ada tulis. Dalam Itulah example saya dekat ada buku. diagram. Dekat Dekat diagram tu ada. Dekat diagram ni ada tulis ya? Diagram ni? Sini? Diagram kat soalan. Diagram example tu. Oh, diagram example. Dalam buku saya tak ada tau. Dia ada Saya tunjuk tulis buku saya. Kejap saya tunjuk. Tapi Saya punya pun tak ada doktor. yang 14 kan? Saya punya pun 14 tak tulis. ada. Dalam buku saya pun tak ada. Saya tak ingat macam mana saya assume. Saya baca dekat textbook kot ada cerita dalam somewhere dekat situ ada 1.5. Tapi macam mana dia? Buku saya, dia macam ni je kat buku saya kan? Tak ada. Buku 13 ada kan? Ada. Ada doktor. Apa yang by memories ni? So maknanya elok lagi you all refer buku Mana? Dr. Faiz lah. Kat mana ni? Kalau ada maknanya yang tu yang yang updated version. Tahu? Okay. Okay doktor. Alright 1.5 rujuk pada textbook. Ada dalam drawing. Where are we? We are here. So kita pergi dekat sini balik. Okay, macam saya cakap tadi, nanti kita boleh simply cancel out the unit, right? Okay, so then nanti you boleh, okay, nanti you dah boleh cancel out this unit. Okay, you boleh cancel out this unit. So nanti you akan dapat yang ni je. Yang tu yang kita nak. So kita akan dapat, okay, dari sini you akan dapat 12.2 mm. Tapi kena ingat kita ada corrosion allowance. So you tambah lagi 2 mm. This is actually for corrosion allowance. Okay. So jawapan you nanti you akan dapat selepas add up the corrosion allowance 14.2 mm. Okay. Alright. Kita dapat jawapan 14.2 mm kan? Tapi you rasa ada ke plate kat luar sana yang 14.2 mm? Tak mungkin ada. Selalunya kalau ada 0.2 ni biasanya tak ada lah. Bukan standard. So kita tak akan hantar design kita. Kita kata dengan mechanical engineer, I want to make a cylindrical shell with 14.2 mm. Tak ada. Ya, itu bukan commercial size. So biasanya kita akan mesh dengan commercial plate, okay. So maybe kita akan letakkan nombor genap lah. So kita just bundarkan dia saja 15 mm. Tak mengapa dia besar sedikit. Nampak Dia besar sedikit tak mengapa. Sebab that will be good lah. Lagi bagus sikit sebab dia besar pun besar sedikit bukanlah over. Tak over sangat. Alright. So ataupun yang ini adalah bersamaan juga dengan 9/16 inch. Sebab size di industri dia ada yang guna milimeter, ada yang guna inch unit. Okay, then kita tengok sekarang. Okay, yang tu kita dah tengok. Kita tengok pula kepada kita punya head of the vessel. So untuk head of the vessel, kita kena kira pula head of vessel. So head of vessel ada berapa jenis kelas? Kita ada head berapa jenis? Dua. Satu flat, satu dome, kan? Okey, tapi untuk dome kita ada pula benda lain. Nur Ain Najiha ada lagi tak? Dah ada sini tak? Nur Ain Najiha. Okey, Ain Najiha ada. Siapa ni? Zulaika ada tadi? Ada doktor. Nur Zulaika Ada. Ada So, Afrina. Nur Afrina. Ada. Afrina, dome ni kita ada berapa dome ada berapa jenis? Dua. Dua. Dia kedua, nanti check nota. Dome ada berapa jenis? Ada 3. 3 doktor. Kita ada ellipsoidal, kita ada torus sphere, kita ada sphere, kan? Kita ada sphere.
So sekarang ni you kena cuba semua tu. You kena cuba semua tu. Alright. Dan kita kena tengok. Okay. So first kita try with flat head. Kita tengok flat head. So kalau kita try flat head. Alamak, kita cuba flat head tak? Okay. Kalau kita cuba flat head, alright. Kena buka textbook. Okay. Dalam flat head ni saya nak tunjuk something kat sini dalam textbook, alright. So maybe my textbook is not really good sebab tadi pun kita dah identify DI tu ada missing kan. So maknanya my version is older than you all punya version. So kita akan pergi dekat pressure design, pressure vessel. Kenapa diam? Kenapa? Dah tahu. Astagfirullahalazim, haram. Okay. Kita tengok dekat section 14.52. Okay, bahagian heads and closure. Section heads and closure. So kat sini ada 4 jenis kepala. Alright. Kita tengok kalau kita pilih choice closure untuk flat ni. Untuk flat ni, where is you? Ni. Dia punya formula. Kita ada formula dia. Formula ni. Dan dia ada unit DE. DE for nominal plate. Okay, kita ada DE untuk nominal plate. Lepas tu kita ada, kita perlukan a design constant which is depending on age constraints. So S tadi kita dah dapat, E kita dah ada, pressure ni memang dah tahu tadi kan. So kita lihat contoh kat sini, dia kata dekat SME BPV code. Alright, basically kena refer SME BPV code lah. So untuk SME BPV code, untuk contoh yang ni, kita ambil senarai kat sini. Okay. Dia kata kalau flange end only C equal to 0.17. Nampak kalau flange end only. Alright. So we consider, okay, kita assume kita punya head kita, tadi dia design apa ya benda Allah ni tadi? Vessel untuk apa? Dia kata vessel. Dia tak ada cakap untuk proses apa, tapi kita assume lah. Kita assume kita nak tutup dia rapat. So kita katalah kita nak bowl cover. Okay, kita tutup dan kita rasa dia tak ada melibatkan pressure yang sangat besar. So we can assume kita boleh guna yang this one, bolted cover with a full face gasket. Kita assume ni. So C dia 0.25, DE dia bolt circle diameter. DE is the bolt circle diameter ataupun diameter of circle connecting the centers of the bowl holes. Right. Okay. So ingat C sama 0.25 dengan DE sebab saya ambil design bolted with full gasket. Dia ada beberapa design sini. Dia ada plates welded to the end of the shell, ni bolted and cover with a narrow face gasket. Nampak kat sini. Saya rasa yang ni saya terlupa. Saya tak senaraikan dalam lecture note. Saya rasa doktor. Ya. Yang bolted cover tu doktor assume sendiri ke? Dalam contoh kalau soalan, kalau you tengok soalan dia tak ada senaraikan kan? Maklumat tu, betul tak? Cuba tengok baca soalan, tak ada kan? Betul tak? Tak ada kan? Ada. Kena assume. Kalau contoh soalan ni maknanya you kena assume. Banyak kan assumption? Banyak doktor. Tapi bila nak assume, kita kena assume dengan our knowledge. Faham? Maksudnya logik tak kita pakai tu? Logik tak kita pilih bolted with full cover? Okay, full cover tu sebenarnya dia murah sikit design dia. Tapi dia tidak kuat untuk menampung pressure yang besar. Yang tu ada dalam mana? Dalam chapter flange. Kelas, are you okay there? Okay, doktor. Okay, masih. So you rasa saya buat macam ni membantu tak you punya fahaman daripada recorded lecture tu? Membantu doktor. Dia faham. So flange ni, kena ingat, flange ni dia bukan saja benda yang kecil. Dia bukannya macam skru, sambungan skru yang kecil.
kepala head tu pun kan, head of the vessel pun dia masih lagi menggunakan flange punya konsep. Flange. Kepala tu, kepala awak punya kolom tu pun masih dikonsiderkan flange. Dia consider flange. So all the apa tu benda yang under keperluan syarat rule of thumbs under flange tu kan dia ada full face, dia ada narrow face kan. Yang tu ada saya kata benda tu kelebihan dia, kekurangan dia, sebenarnya tu semua kita kena take into consideration. So bila kita assume, you tak boleh simply assume. You kena ada justification. Kenapa saya pilih ni? Okay, kalau proses ni tak berbahaya, dia punya pressure tak tinggi, so saya ambil yang ni sebab dia lebih murah. Macam tu. Bila nak menjawab soalan. Dah nampak bayang-bayangan soalan macam mana? Tapi doktor macam mana? Pressure tak tinggi tu dalam lingkungan berapa? Pressure tak tinggi tu dalam lingkungan berapa? Ada dekat dalam pressure vessel. High pressure vessel. Okey doktor. Saya rasa ada dalam bahagian tu. High pressure vessel ada sedikit nota. Dia ada range dia. Okey, kita sambung ni. So, formula dia untuk ni, T sama dengan DE, nominal diameter, and then kita ada CPI and then SE. Alright. So, kita again ingat pesanan saya, walaupun you tak suka nak tulis banyak, tapi you have to for your safe side. Okay. Tulis sekali unit dalam value yang you masuk ke dalam equation tu. Sebab bila pengiraan design unit dia terlalu banyak dan kita risau, ada unit yang you sebenarnya tak convert lagi, dia ada nilai yang you tak convert lagi unit dia. So bila ada macam ni, unit di dalam equation, senang kita nak nampak unit yang kita simplified kan. Alright. Dan kena hafal lah, kena ingat dah lah. Unit mana yang benda yang tak ada unit. So kalau macam ni kan senang. Kita just cancel out. So kita tahu, oh we can get later on, we can get this unit yang kita nak. Alright. Kita can double check. Either semuanya unit betul ke tak. So you akan dapat jawapan 107.8 mm. Again, kelas ingat. Dalam formula tak nampak. Tapi rule of thumb kena ingat. Apa-apa you kira thickness kena campur dengan apa kelas? Corrosion. Corrosion allowance. Okay, Afrina ada ke? Afrina tak ada Adibah ada tak? Ya. Adibah ada Okey, campur dengan, Adibah ingat kena campur dengan corrosion allowance. Alright, so you akan dapat nilai you adalah 109.8 mm. Alright, yang ni kita bundarkan lagi. Alright, yang ni dalam textbook basically dia ambil based on diorang punya ni, diorang ambil kata 111 mm. So ini adalah commercial. So yang ni you assume salah, I'm acceptable sebab kita tak ada data untuk nak tengok plate. But I think it's possible kalau you nak Google nak tengok plate punya ni. Plate commercial plate punya thickness. So then kalau you search dengan Google commercial plate punya thickness, you letak kat sini reference of the website. Can you do that class? Faham? Okay, sebab dalam textbook dia tak bagi tahu. Dia terus guna, dia kata dia bundarkan kepada 111. 111 ni bersamaan dengan saiz 4/8 3/8. 3/8 inch. Alright. Dia macam mana cara dia dapat dia, kenapa dia bundar 111, why not 110, right kan? Boleh buat 110 je. Tapi dia tengok marketing commercial size, commercial yang ada. Maknanya plate yang ada jual di pasaran yang menghampiri dengan ni. Ingat kita pilih lebih besar bukan lebih kecil. Kalau you pilih kecil maknanya you dah tak memenuhi equation yang you dah kira. Alright, kita nampak nilai dia 111. Okay, saya clear.
Now, let's try. Kita tak akan try untuk semua. Kita akan try yang sensible je. Kita try flat end ni sebab saya nak tunjuk. Sebenarnya flat end ni not economical to consider. Alright. Now, let's try untuk kaedah 2. Kita cuba torus sphere pula. Torus sphere. So class torus sphere basically dia torus plus sphere. Shape dia. Shape dia torus plus dia ada sphere kat sini. Dia sphere plus dia ada torus. So torus ni dia macam sebenarnya kalau kita tengok dia macam bentuk donat. Torus ni. So this is actually torus. Yang this one ni. Yang ni this one is torus. So basically dome you dia kalau kita tengok bulat macam ni dia ada satu circle lagi dalam ni yang tepi ni. Ini adalah torus. Ini adalah shape torus dan yang Fagira. Alright. Fagira pun masuk. Okay. Dan di sini adalah you punya sphere. Shape dia sphere. So kalau kita tengok daripada keratan rentas, dia bentuk je lebih kurang macam ni. Nanti you boleh Google. Cari macam mana bentuk torus sphere. It's good for you to Google a lot. Okay. Google a lot untuk you tengok. Untuk you cari bentuk dia macam mana. It's actually it help you to imagine and for your punya mechanical drawing untuk next semester. Okay. Okay. So sekarang untuk kita nak kira thickness untuk ni. Alright. T sama dengan 0.0885 pi RC. Okay. Divide by SE tolak 0.1 pi. Okay. Kita dah ada value untuk design pressure and then kita ada value untuk RC ni kita tak ada. So RC is actually crown radius. Crown radius nanti boleh tengok dekat drawing. Tolong tengok kat drawing. Alright. So basically crown radius ni saya buka sekejap. Saya pun dah lupa dah ni. Apa yang saya baca. Sekejap. So kalau kita tengok untuk torus sphere ni equation dia. So yang ni saya cakap tadi RC. Where is RC? Dia ada cakap sini. The ratio of the knuckle to crown radius should not be less than 0.06. Yang tu untuk knuckle radius. Alright, kejap ya. RC sama 1/5. Alright. Kat mana saya letak RC? Where is your RC? RC is the knuckle radius. RC is the knuckle radius. RC is the crown radius. The radius of the sphere. The stress will be higher in the torus. So, sekejap. Dia ambil RC ni kat sini, kat mana saya jumpa ayat dia? I couldn't find lah. Kat mana yang saya terbaca? Doktor, dia cakap RC sama dengan DI. Itu dekat example kan? Dekat example. Tapi saya nak terangkan kenapa RC sama dengan DI. Betul tak? Yang you baca tu dekat example, right? Kan? Betul. Kan dekat example tu dia terangkan. Okay. Tapi saya tak jumpa nak explain. Saya nak try to explain. Okay. So basically RC ni, okay. RC ni sebab dia kata is similar to the diameter. Kalau dalam textbook dia kata diameter of sphere. Cuba tengok dalam textbook. Nanti double check dekat textbook yang version baru tu. Yang siapa ada version baru, terus compare. Try to compare. So RC ni dia adalah diameter of sphere. So for us we can assume that RC ni diameter of sphere dia, kita just assume dia DI. Okay. Alright. Dia diameter of sphere ni dekat sini. Dekat area sini.
Right, RC ni dia area sini. Kalau kita tengok daripada atas, head tu dia kat sini. Tapi how they can assume that this is ni, but kalau dalam example it can be done lah. So our RC is 1.5 meter. Okay. So kita masukkan semua kita punya value 0.0885. Alright. Then you punya value for PI 1.43. Alright, and millimeter squared. Then you punya diameter darat 10 3 millimeter squared. Doktor, 0.0885 ke 0.885? Saya silap lah. Ya ampun ni. Seronok ni saya. Terima kasih. Saya tengah tengok jam. Baru satu example. Sorry kelas, saya kalau terang, saya terang sedetail-detail dan sedalam-dalamnya. Alright, yang ni you dapat ni dan ingat tambah apa? Corrosion allowance. Okay, Syafiqah, Nurul Syafiqah Kaha, ada tak? Ada doktor. Kenapa kita kena tambah corrosion allowance? Safety lah, janganlah jawab sebab safety je. Izzati Najiha ada tak? Saya. Kenapa Izzati Najiha? Dia kita untuk additional thickness of metal. Kalau material loss itu loss sebab corrosion. Ya, betul. So kita kena take into consideration. So maknanya you boleh guna lama sikit lah alat tu. Kan? Memanglah dia sebab safety, tapi sebenarnya kita nak dia lagi prolong lah kita boleh guna. Okay, ellipsoidal head. So untuk ellipsoidal head, dia adalah dia ada banyak jenis. So kalau kita tengok ellipsoidal head, you rujuk dekat sini. Okay, kita tengok balik textbook. Saya ni mengajar you belajar guna textbook juga. So you tengok textbook ni, under kategori ellipsoidal head. Where are you ellipsoidal head? Where are you? Here. Ellipsoidal head ni dia dah siap bagi tahu dah. Most standard ellipsoidal head are manufactured with a major minor axis ratio 2:1. 2:1. Okay? 2:1. Okay, so maknanya equation ni untuk this major minor ratio dia 2:1 equation ni. Alright. So sebab tu kan dekat dalam textbook contoh tu dia ada cakap equation yang dia guna tu adalah major minor axis 2:1. Alright, itu maksud dia. So maknanya dalam buku teks kita hanya senaraikan satu equation ni. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi di luar sana. Okay ya kelas? Kalau you refer dalam buku handbook, kalau you refer dalam buku pressure vessel handbook, you akan ada banyak lagi equation. Akan ada banyak lagi equation. Right? So ellipsoidal ni dia ada banyak sebab dia depend on the design, dia punya lengkupkan dia radius kat dalam tu. Kenapa saya kalikan ni 1000 je lah. Sekejap, sorry. Alamak, saya termasuk. Equation dia adalah PI DI 2 SE minus 0.2 PI. Alright. And then kita ada 2, 88.9 and alright. So kita ada 1 then tolak 0.2 times by 1.43 nm square. Okay, so nanti you simplify kan, you akan dapat 12.1 mm. Hanis Najiha ada?
Saya doktor. Okey, tambah apa lagi kat sini? Tambah corrosion. Yes, good. Harap-harap semua dah ingat dah lepas ni, okey? Ada orang tersilap, saya ketuk-ketuk dari jauh. Right, gurau je. Okay, then this one kita akan buat jadi 15 mm. Okay, macam mana nak dapat ni? This is what? What is this? Kenapa kita bundar jadi 15 mm? Husna? Nurul Husna? Muhammad Aziz? Untuk apa? Kenapa kita bundarkan macam tu? Untuk bagi dia besar sikit dan sesuai dari yang ada sama kat dalam pasaran. Ya, betul. Bagus. Alright, good. Okay, you dah dapat faham lah sikit-sikit. Okay, sekarang ni kita buat rumusan. You dah dapat jawapan dah ni. As an engineer, you jangan hantar dekat saya. Doktor, saya dapat macam ni. Apa cadangan you? Okay, so kita boleh buat dalam bentuk table macam ni. Shape yang kita dapat, head consideration, sebab kalau untuk kiraan tadi thickness untuk shell, kan? Kalau thickness untuk shell, let's do some drawing here. Alright. Kalau kita punya shell tadi, kita dah dapat dah thickness dia. Okay. Thickness untuk shell ni. Okay. Thickness untuk shell kita adalah kita dapat 14.2 milimeter. Tapi sekarang bila kita cerita pasal kita punya sini head, apa T kita. Tapi bila kita nak cerita pasal ni, kita ada banyak pilihan untuk head. Okay. So kita ada head design. Kita rumuskan kiraan kita ni, buat dalam macam ni. Kita dah buat flat. Kita dah buat torus sphere. Dan kita dah buat ellipsoidal. Alright. So untuk flat tadi kita dapat 1, 1, 1 ni thickness dalam mm. Torus sphere kita dapat 23.4. 23.4. So yang ni kita tak bundarkan 23 ni. Okay. Nanti kita patutnya eloknya bundarlah. Saya letak 24 lah Patutnya bundarkan lah. Okay. So untuk bundarkan ni nanti you refer dekat website yang available sebab sekarang ni saya tak buka. Nak cepat. Ellipsoidal ni kita refer 15. Kita ambil 15 yang ni. So sekarang ni you nak ambil yang mana? Yang mana you nak cadangkan? Design mana you nak pilih? Adriana dah terkeluar ke tadi? Tak, masih sini. Adriana nak cadang yang mana? Nak ambil design head yang mana? Sebab kita dah kira thickness dah. Flat. Flat? Kenapa nak pilih flat Adriana? Tak sure lah doktor. Tak sure. Okay, Adriana tak sure. Adriana dia tak sure. Okay, kita tengok orang lain pula. Nur Farahana. Ya, saya doktor. Farahana nak pilih mana? Yang ellipsoidal tu. Kenapa awak nak pilih ellipsoidal? Sebab dia paling thin, so dia punya cost maybe paling murah. Ya, betul. Good, Hana. Okay. Saya faham. Mindset you lagi tebal, lagi kuat. Betul tak? Ramai rasa fikir macam ni. Tapi you kena ingat, okay, kenapa kita nampak dalam kiraan ni sebenarnya equation thickness ni semua, dia dah ambil kira the stress yang akan been act on the wall. Right. So thickness yang kita dapat kira ni semua adalah kiranya thickness yang selamat dengan maximum allowable stress yang kita bagi pada vessel kita.
Alright. So thickness yang kita dapat ni semuanya thickness yang selamat. Maknanya vessel kita can retain the shape of it. Maknanya dia jadi macam balon. Dia jadi balon yang selamat dengan dinding yang cukup kuat. Okay. So untuk flat dia perlukan 111. Tapi kalau untuk ellipsoidal, kita dapat dinding yang kuat tapi dia nipis. Betul tak? Right? So bila dia lagi nipis, dia maksudnya vessel kita jadi ringan. Bila dia ringan, dia akan kurangkan kos untuk equipment tu sangat signifikan. Sangat signifikan lah. Bahasa Melayu tak tahu. Sangat terkesan lah. Sangat terkesan. So bila kita kira kita belajar vessel design, kita belajar equipment design, kenapa kita kira thickness ni sebenarnya untuk engineer, as engineer, for us to determine design apa yang kita nak pilih. Design mana yang kita nak pilih. Dan bila kita pilih, bukan pakai pilih tengok cantik macam kita pilih baju. Bukan. Dia kita kena buat kiraan. So untuk vessel kebanyakannya kita consider vessel tu cukup kuat ke tidak, kita berdasarkan kiraan thickness untuk menampung. Thickness tu berapa banyak yang diperlukan untuk menampung maximum allowable stress yang dikenakan ke atas vessel. So kat sini kita akan ambil thickness untuk vessel ni adalah 15 mm dan kita pilih design ellipsoidal. Kita akan pilih design ellipsoidal. Alright. Ellipsoidal. Okay. So kita inilah yang menjadi pilihan hati kita. Ellipsoidal. Yang kita pilih. Itu. So bila you dah habis kira, you punya jawapan as engineer, you kena bagi kesimpulan. Kesimpulan you, thickness of the wall apa dan design untuk ni apa dan bagi tahu kenapa you pilih. Dia adalah sebab economical design. Economical design. Alright? Okay. So, puas hati tak penerangan hari ni? Doktor. Alright. Okay. Sekarang ni you tengok pula example 2. Tapi kali ni saya tak akan kira satu persatu. Okay. Kita tengok example 2 sebab kita ada masa yang sangat ringkas. Sikit je, saya tak aim untuk nak pergi lama sebab ini pun dah 2 jam kan. Right. So tadi yang mana yang masuk lambat dengan kawan-kawan you tadi saya dah brief sikit, recap. Basically just recap dan saya tak recap sepenuhnya pun. Kita cuba recap dalam setengah jam je tadi apa dia dalam lecture pressure vessel ni. Okay, kita tengok dekat example 14.2. Okay, kalau you tengok kat sini punyalah banyak maklumat dia bagi, sampaikan dia senaraikan maklumat design tu dalam satu jadual ni. Ada berapa line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amat kan? Banyak. So basically kat sini dia suruh you estimate the plate thickness yang diperlukan untuk design distillation column. Distillation column adalah kolom penyulingan. Alright. Okay. Design pressure ni dia dah cakap 10 bar absolute. So you kena expect kemungkinan besar akan ada vacuum pressure. Kadang-kadang vacuum pressure tu dia berlaku bukan disebabkan semasa proses. Disebabkan semasa cleaning, selepas cleaning ataupun semasa maintenance, kemungkinan. So dia ambil kira. So saya dah ajar dekat sini macam mana nak kira ni. Dan kita ada minimum thickness required for pressure loading. Kita kira. So persamaan ni datang daripada saya lupalah persamaan ni dari mana. TWSE. Shell. Shell cylindrical. Persamaan yang saya cakap untuk hoop tu, hoop stress. Maknanya stress yang di dalam vessel, dikelilingi di dalam vessel tu, di dalam dinding vessel tu dalam bentuk bulatan. Tu hoop stress. Ataupun nama dia circumferential stress. Alright. So, tapi apa yang kita dapat, kiraan kali ni dia lebih detail. Sebab apa yang kita dapat di sini,
dia sebenarnya tak sama dengan kiraan yang sebelum ni. Kiraan sebelum ni adalah example 1, dia sangat ringkas. Kenapa dia sangat ringkas? Dia tak ada ambil kira pun tegas ke load lain. Dia tak ambil kira load untuk ni. Wind dia tak ada ambil kira load untuk wind. Lepas tu so kalau kita tengok kat sini, dia ada dead weights of vessel. Dead weight of vessel ni is adalah non-working vessel. Maksudnya berat vessel semasa dia tidak beroperasi. Sebab tu dia panggil berat mati. Dalam kalau bahasa Malaysia kita translate dia macam gasol. Alright. Lepas tu kat sini kita akan ada kira weight of plate. So dalam weight of vessel dia ada kiraan bila dia ada lebih detail lagi. Dia bukan hanya kira shell saja. Kita akan kira fitting lain yang ada pada vessel tu. Contohnya ni weight of plates. Okay. Ada tak insulation? Okay. Lepas tu kita tengok pula total weight. Okay, total weight ni dari kira shell, plate content, insulation. Nampak So tadi contoh sebelum ni ringkas. Sebab maklumat yang diberikan tu tak cukup. Tapi dalam ni dia dah siap cakap. Kita nak design distillation column. So you dah patut tahu dalam distillation column ada banyak plates. So ini adalah total weight. Okay, then lepas tu kita kena ambil kira distillation column tak ada pun orang letak dalam kilang. Sebab distillation column ni tinggi. So kita akan tengok wind loading. So kat mana dia ada bagi maklumat tinggi? Ada dalam kotak ni. You tengok maklumat tinggi dia. Ni. Maklumat tingginya adalah 50 meter. Tinggi tak? Tinggi lah kan? Sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. Distillation column biasa tinggi. Okay, lepas tu ada satu benda saya terlepas pandang. Okay. Untuk design vessel yang sangat tinggi, okay, tall vessel, ada dalam nota saya. Kebiasaannya, ketebalan dinding dia, kita tak boleh pukul rata macam ni. Nampak ni? Dia satu thickness. Tapi thickness ni nipis kan? So dia sebenarnya tak cukup kuat. So kita kena ambil kira load-load lain. Alright, so kiraan yang asalnya adalah macam kita just macam preliminary je. Tapi lepas tu kita kena bagi tahu, walau macam mana pun aku kena ambil kira juga. Ada banyak lagi load lain yang datang disebabkan angin. Dia akan bagi kesan tekanan pada vessel kita. Lepas tu lagi satu, bila kita ambil kira lagi design ni juga, kena vessel ni, kita tak boleh nak assume dia akan sama thickness. So biasanya, vessel yang tinggi ni, thickness dia, sepanjang ketinggian dia tu akan berubah. Biasanya ketinggian dia akan increase dari atas ke bawah, kalau tak silap saya. The thickness will be increased by 2 milliliter per section. Per section. So kita tahu kan vessel distillation column ni dia ada banyak section dan dalam setiap satu section ada plate. Alright. So kat sini dia assume ada 5 section courses dengan dia first, yang ni dia punya assumption ni. Okay. Kita kira yang awal untuk kita dapat yang paling nipis shell thickness iaitu 7 mm. Alright. So kita bundarkan kepada plate yang available di market. So kat sini saya rasa dia dapat 10. So dari 10 ni dia increasekan kepada 2 dan 5 section. So dia dapat 10, 12, 14, 16, 18. Maknanya vessel tu increase gradually by 2 mm. So setiap section thickness dia berubah. Alright, so thickness dalam vessel tu dia akan berubah. Okay, walau macam mana pun, bila dia kira dead weight vessel ni daripada equation 14.33, nanti you tengok bentuk rupa equation tu. Alright, untuk kira dead weight ni,
sebenarnya equation tu hanya untuk uniform thickness. Tapi kita boleh assume guna vessel tu untuk rough. Nampak sini ditulis. Untuk rough. For rough estimation. Ini cara kita menjawab soalan. Kita kata for yang ni kita guna equation ni walaupun dia hanya untuk uniform thickness, tapi kita guna it as a rough estimation. Alright, equation tu for rough. So then kita ada kira untuk weight plates, weight of plate, weight of insulation. Allah, sorry, abaikan yang tadi tu. Saya ni. Okay, highlight. Okay, sekarang ni kita dah dapat total dead weight. Okay. Yang ni untuk contoh distillation column. Tapi kalau you buat mixing, mungkin you kena ambil kira weight daripada mixer. You punya impeller. Mungkin you kena ambil kira juga weight daripada baffle. Baffle. Okay, then kita tengok wind loading. Wind loading ada dia punya kiraan dia. Okay. And then dia ada, untuk wind loading dia ada kira bending moment. Okay, then analysis of stress. Okay, analysis of stress. Ini a little bit contoh ni a little bit detail lagi. So analysis of stress, kita kena ambil kira sebab apa dia nak kira analysis of stress ni? Sebab analysis of stress is under primary stresses. Primary stresses that will be act upon the vessel. Okay, kita ada kat sini longitudinal stress, yang berlaku pada vertically of the vessel. Kita ada hoop stress yang berlaku di dalam dinding vessel tu, keliling dia dalam bentuk hoop, bentuk macam donat. Dia sebab dia vessel kita silinder kan. So basically dia dalam bentuk tu lah, dia pusing kat keliling dalam vessel dinding tu, dia pusing. Okay, ini adalah stress yang berpusing. Yang pusing lah maksud keliling lah. Okay, so kita kena ambil kira ni. Nah, kita ada kat sini dead weight stress. Okay, ni kita panggil pressure stress. Dan yang ini adalah dead weight stress. So WV ni tadi kita dapat daripada persamaan ni, dead weight ni. Ini adalah WV. Kita dapat daripada persamaan ni. And then lepas tu kita akan kira bending stress. Okay, kita akan kira bending stress. Alright. Dan lepas tu you akan total up untuk dapat resultant longitudinal stress. Okay, yang this one. And then kena ambil kira. Okay, kena ambil kira untuk resultant longitudinal stress ni. If kena ambil kira kalau sigma W ni dead weight is compressive, therefore dia nilainya negatif, dia bagi tahu. Okay. So kita ambil consideration if let's say compressive berlaku, if let's say compressive berlaku, kat sinilah yang kita ada ambil kira kat sini. Upwind, downwind ni, macam mana ni nak cerita ni. Sekejap, saya rasa kat sini ada boleh tolong tengok tak macam ada formula salah. Oh, ni dekat sini. Nampak nampak nak? Ni ada plus ada minus. Alright. Okay, tu beza. Yang plus dengan minus tu. So basically compressive negatif. Doktor. Ya. Apa maksud compressive tu? Okay, compressive tu maksud dia ada daya dari luar. Kalau tak salah saya, daya dari luar dia bukan saja internal pressure dia. Maknanya ada faktor daya dari luar sehingga menyebabkan berlakunya failure yang mana you punya vessel tu akan remuk. Somewhere inside the textbook ada definition yang proper lah. So basically you akan faham failure yang akan berlaku pada vessel tu, dia akan jadi remuk. Kemek. Tapi biasanya bila ada masalah, bila adanya berlakunya benda tu apabila tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam. Satu lagi, kadang-kadang benda tu berlaku apabila pressure di dalam vessel you ada perubahan yang mendadak, dia menjadi rendah sangat. Mungkin disebabkan faktor vacuum ke, masa you ataupun atas faktor apa kita nak panggil, atas faktor kadang-kadang kita ada suction kan, kita keluarkan liquid, lepas tu
kita keluarkan fluid yang ada dalam vessel tu. So serta-merta tekanan di dalam vessel tu akan jadi berubah. Sebab tu bila you design vessel, you kena ada pressure gauge. Sebab biasanya bila you withdraw the fluid, tak kisahlah fluid tu liquid ke powder ke, alright, bila pressure tu berubah, vessel you akan jadi remuk. So biasanya kita akan ada pressure gauge dan kita akan ada pressure release. Pressure gauge dan pressure release. So itu ada instrumentation lah. So basically dia nak stabilizekan balik pressure dalam vessel tu supaya dia tak remuk. Does it help? Yes. Okay. So example yang ni, dia ada banyak cerita elemen of the untuk double check balik, untuk double check kira stress balik, and then dia macam ada analysis of stress lah. Basically this is analysis of stress. So dalam stresses tu ada buckling effect lagi, and then lepas tu kita akan decide sama ada design kita tadi dengan that plate thickness tu is sufficient or not. But we don't have enough time. Yang ni tolong cuba sebab ini lebih detail lagi kiraan dia. Alright, apa saya nak cakap tadi? Okay kelas, benda yang penting saya nak close lah ni sebab kita dah lebih 2 jam. Okay, bila kita design vessel ni, ingat tak hari tu kita dah belajar design silo kan? Okay, kita design silo tu, Arina ada tak? Arina, basically kita design silo tu kita hanya design bahagian mana, Arina? Ada masalah? Fagira? Kita design silo hari tu bahagian apa? Angle. Ataupun bahagian hopper kita design dia sebenarnya kita nak design bahagian hopper kat bawah tu yang mana dia mencukupi untuk keluarkan powder daripada vessel tu. Ya, tengok saya sebut vessel. Daripada vessel tu dengan lancar. So chapter yang ni kelas, basically another part of it yang you can apply as well dekat dalam silo. So detail of the design untuk shell tu, cylindrical shell, semuanya datang dari chapter ni. Ketebalan dinding shell, berapa banyak nak ada, datang dari chapter ni. Dan penutup di atas silo tu, macam mana bentuk dia pun dalam chapter ni. Faham So chapter ni jangan ingat hanya untuk liquid saja. Apa-apa saja bekas. Bekas letak tepung ke, bekas letak beras ke, bekas letak susu ke, sama. Letak minyak ke, sama. This is a fundamental untuk design vessel. So bila ni satu part lah yang kita kena tengok. Tadi kita baru tengok cylindrical shell, calculation for cylindrical shell dengan dia punya head. Right. Okay, lepas tu pula untuk contoh 3 adalah untuk design skirt. Okay, dalam contoh 3 ni basically untuk design skirt ni kalau kita tengok dalam equation dia tak ada berapa banyak equation untuk skirt. Tapi sebenarnya kalau you rujuk buku Handbook of Vessel, contohnya satu type of skirt dia satu chapter. Contohnya saddle support dalam buku Handbook of Pressure Vessel by Bednar tu, saddle support je satu chapter. So maksudnya apa? Dia very detail. But we are not going to do too detail like that lah for the moment kan. Sebab we are process engineer. But for your equipment, for your plant design project, kepada mereka yang design vessel, you can go up to there. Up to the detail level. Sebab sebenarnya bila kita nak kira-kiraan tu sebab kita nak dapat dimension. Alright. So contoh yang ni agak mudah sikit, nanti you boleh cuba. Sebab equation dalam skirt tak banyak. Okay, ada 3 example saja dalam textbook ni. Satu untuk buat stress analysis, satu untuk kira thickness yang tadi yang kita bincangkan tadi, simple thickness calculation, dan kita ada kiraan skirt. Tapi skirt dalam textbook ni pun sangat little, sangat little. So setakat untuk nak bagi you pendedahan je sebenarnya. And then for your lifelong learning is
actually for yourself to explore all the textbook, the standard and the handbook that available, right? So please be a good friend of the library when you come back here next semester untuk you punya plan design project. Alright, nah kat situ ada banyak table untuk you rujuk untuk for your calculation. Tak boleh, to be honest with you, this textbook is not enough. Alright, this textbook is not enough. Saya go through ni because kat sini ada pasal liquid storage tanks, ada kiraan untuk minimum thickness. Ni equation untuk ni. Yang ni untuk liquid storage tank. Okay, simple je. So maknanya yang ni kita andaikan kalau load yang ada pun the main load to be considered is this Andi, hydrostatic pressure. So basically, alamak tak lekat pula bila saya tanda ni. Kenapa ni equation dia. Hydrostatic pressure ni basically is due to ni lah, bila you isikan liquid-liquid air tu kan. Macam tu lah. And then another thing is let's say kalau you letak kat luar, maybe you kena consider jugalah effect of wind loading or kalau kata kayu dekat negara four season, you kena ambil kira jugalah. Sometimes ada snow, ada berat snow pada tank roof. So dia ada calculation. So dalam textbook ni dia bagi tahu je, but it doesn't show you the exact calculation dia macam mana. Alright, so basically this textbook just to fulfill, to give you that awareness what you should know as a process engineer, so that you can have a better background of this pressure vessel design whenever you consult with the mechanical engineer. The mechanical engineer will know more. Dia sebab the mechanical engineer that will design vessel to completely. Dia akan design completely yang lengkap lah, dia akan finalize. Alright, so nanti bila you dekat kerja nanti, engineer untuk yang proses ni, basically you nak linkkan requirement of your process kepada mechanical requirement pula. Sebab mechanical dia ada side of another side of requirement pula. So biasanya mechanical engineer dia lebih well versed kepada standard, sebab dia akan rujuk standard banyak kali. Alright, okay. Right, so ada soalan pasal bolted flange. Yang ni ada gambar bolted flange joint ni. Mana? Ni. So yang ni memang dalam buku ni memang susah sikit lah nak nampak gambaran. Dalam nota saya ada tunjuk gambar sebenar dia. So dekat dalam ni dan dia ada setiapnya dia ada penerangan. Dia ada penerangan untuk apa kelebihan welding neck flange, apa kelebihan slip on flange. Okay, yang ni saya rasa lebih jelas kalau you rujuk my recorded lecture. Lagi jelas. Dalam bolted welded ni pun dia ada type of flange. Okay, dia ada gasket, dia ada flange, dia ni, this one flange faces. Kan tadi saya pilih bolted flange, lepas tu saya pilih kategori full face flange. Full face flange. So dekat sini ada penerangan dia. Kalau full face flange, tergeliat nak cakap sekejap English, sekejap bahasa Malaysia. Alright. Full face flange ni, dia bagi tahu kat sini ni suitable for low pressures. Alright, suitable for low pressures. Biasanya suitable for low pressure design ni dia lebih murah. Okay, happy weekend all of you. Assalamualaikum. Weekend, Doktor. Thank you, Bye. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Yes, bye. Bye.